Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Hari ini kita belajar sedikit tentang pendidikan kesihatan. Pada minggu yang lalu, pada bulan Januari lepas, tahun 2020, cikgu ada mengajar tentang gaya hidup sihat, iaitu tentang postur, cara duduk, cara berdiri, cara tidur, cara mengangkat barang yang betul, dan juga cara yang salah yang patut kita elakkan. Pada minggu lepas juga cikgu mengajar tentang postur. Bentuk tubuh ialah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Rehat ialah berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Tidur ialah aktiviti melelapkan mata dan merehatkan badan. Ini adalah istilah dalam pendidikan kesihatan tentang postur, rehat dan tidur. Dan murid-murid bolehlah membaca mulang kajian yang semula pada halaman 68, dan pada hari ini kita belajar pada halaman 69. Murid-murid boleh merujuk juga kemudiannya pada halaman 69. Di sini cikgu hendak menerangkan apa yang dimaksudkan, apa yang ada di dalam teks murid-murid pada halaman 69, agar supaya murid-murid lebih faham, lebih tahu cara hendak melakukan, memahamkan apa aktiviti yang sihat yang patut murid lakukan dalam seharian. Dari segi ini murid-murid boleh memahami tentang kepentingan menjaga postur dan juga kepentingan rehat dan tidur. Di sini ada 3 aktiviti yang menceritakan tentang kepentingan. Pertama, aktiviti yang boleh lihat ini seperti aktiviti yang ini adalah aktiviti cara hidup sihat yang cergas, berbasikal, dan juga boleh aktiviti berenang, bermain-main bersama keluarga. Pada hari kita masih lagi dalam PKP. Kalau selepas PKP mungkin murid-murid boleh beraktiviti bersama rakan-rakan di padang. Tapi bagi adik-adik tahun 2 lebih selamat berada di rumah bersama dengan ibu bapa, dan lakukanlah kalau boleh lakukan aktiviti di rumah. Seperti aktiviti berbasikal juga, tetapi aktiviti menggunakan mesin basikal khas, macam yang berada di gym. Di gymnasium banyak ada basikal yang bergerak secara setempat, tidak ke mana pun tapi masih tempat yang sama, tapi kita berpeluh kalau kita perlukan mengayuh basikal tersebut mengikut tahap rintangan. Jadi murid-murid bagi yang ada basikal fahamlah. Tapi untuk murid tahun 2 boleh juga melakukan aktiviti lain di rumah seperti lompat bintang dan sebagainya. Tapi kali ini lebih kepada kepentingan menjaga postur. Kita sudah belajar pada minggu lalu gaya hidup sihat. Kenapa pentingnya gaya hidup sihat? Kenapa pentingnya gaya hidup sihat? Dari segi kepentingan menjaga postur, kepentingan rehat, dan juga kepentingan tidur. Menjaga postur, rehat dan tidur, 3 aktiviti ini sangat penting dalam gaya hidup sihat murid-murid. Murid-murid perlu faham kenapa kita perlu menjaga postur. Di sini telah pun ditulis. Pertama, pembesaran sempurna. Kedua, mengelakkan kecederaan. Ketiga, badan lebih sihat. Dan keempat, hidup lebih cergas. Itulah kepentingan menjaga postur. Apabila kita
menjaga postur tubuh kita, seperti contohnya duduk yang betul, berdiri yang betul, ataupun kita melakukan aktiviti dengan cara yang betul, menjaga postur kita mengikut spesifikasi keselamatan yang telah digariskan. Apabila kita melompat bintang, badan kita perlulah dalam keadaan yang tidak membongkok. Ini cara berdiri yang murid, tapi lompat bintang dia aktiviti yang murid faham. Lompat bintang bolehlah bertanya ataupun Google, bertanya kepada bapa, ada Google bagaimana aktiviti lompat bintang dilakukan. Jadi bila aktiviti lompat bintang dilakukan dengan postur yang betul, maka murid-murid akan membesar dengan cara yang sempurna, dengan tulang belakang yang sihat dan betul. Maksudnya tulang belakang yang sihat ini tulang belakang yang posturnya yang betul, yang sihat, yang tulang belakang kita tidaklah membongkok. Apabila kita selalu membongkok, boleh menyebabkan kecederaan mungkin kepada tulang belakang kita. Kerana aktiviti senaman yang tidak dilakukan dengan betul boleh menyertakan kecederaan kepada tulang belakang kita. Pinggang kita akan bersakit, bahu kita bersakit, kita tidak selesa apabila kita tidur kelak. Jadi apabila kita sentiasa menjaga postur dalam melakukan aktiviti gaya hidup sihat, kita boleh mengelakkan kecederaan, tumbesaran sempurna, tulang membesar dengan baik, sihat, dan juga badan kita lebih sihat. Di samping kita hidup lebih cergas, kita sentiasa berpeluh, mengeluarkan peluh, badan kita tidaklah berada di rumah tidak mengeluarkan peluh. Terutamanya PKP ni, kalau kita berada di rumah, kita makan, kita tidur, lepas tu kita makan, kita tidur sahaja tanpa melakukan aktiviti yang sihat di rumah, maka kita boleh, badan kita akan boleh, berat badan kita boleh meningkat, dan akhirnya kita boleh jadi masalah pada diri kita apabila kelak berat badan kita bertambah, menyebabkan kita jadi malas untuk bergerak kerana berat badan kita sudah bertambah. Jadi kita kekalkan gaya hidup cergas supaya badan kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan ideal. Seterusnya, kepentingan tidur dan juga kepentingan rehat. Kepentingan rehat dan tidur ini adalah apabila aktiviti kita melakukan, kita macam berhenti berehat daripada melakukan aktiviti gaya hidup sihat yang lebih cergas. Selepas kita berbasikal, kita berlari setempat, kita lompat bintang di rumah, kita naik turun tangga jika ada tangga di rumah kita, dalam keadaan kita diperhatikan oleh kedua bapa kita, abang kita yang lebih dewasa, dan kita mengambil kira faktor keselamatan dalam rumah, maka kita hendaklah juga kita perlukan rehat yang cukup dan tidur yang cukup. Pada malam kita hendaklah tidur yang cukup. Janganlah tidur lewat malam, kerana ia boleh mengganggu tumpuan fokus kita pada keesokannya. Iaitu juga rehat yang cukup. Selepas kita melakukan aktiviti kecergasan, aktiviti fizikal seperti ini, maka badan kita juga perlukan rehat untuk memulihkan tenaga badan kita supaya kita boleh membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Apabila kita berehat dan tidur yang cukup, ia boleh melancarkan proses penghadaman, membina dan membaiki sel-sel yang rosak, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh, dan akhirnya dapat merehatkan fizikal dan mental kita. Ingat, fizikal dan mental kita perlu berehat. Setelah siangnya kita belajar, kita penat belajar, membuat kerja-kerja latihan daripada Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, maka murid-murid pada sebelah malamnya sepatutnya dicadangkan murid-murid tidur yang cukup, tidur awal malam selepas solat isyak misalnya, ataupun murid tidur dalam pukul 9.30. Itulah waktu yang ideal, ataupun paling lewat pukul 10, bukannya paling lewat pukul 2 pagi.
Kalau murid tidur pukul 12.30 malam, 2 pagi, 1 pagi, 1 malam, 2 malam, maka murid esoknya tidak akan cergas. Murid berasa letih, tidak bermaya kerana badan kita tidak cukup rehat dan mental kita tidak bersedia untuk belajar pada keesokannya pula. Jadi digalakkan pada sebelah malamnya murid tidur awal supaya esoknya murid dapat cergas fizikal dan mental. Gitu juga apabila kita sebelah siangnya kita makan, kita melakukan aktiviti, maka apabila kita berehat, ia boleh melancarkan proses penghadaman. Maksud di sini, selepas makan, contohnya, adakah orang itu bila dia makan, dia berlari? Terus makan, selepas sudah makan, terus dia berlari. Apa akan jadi pada orang tersebut? Ya, orang tersebut mungkin muntah, mungkin berasa loya. Sebab apa? Kerana badannya baru mengalami proses penghadaman, baru nak memproses nasi, makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Tiba-tiba dia melakukan aktiviti yang berat seperti berlari, seperti bergerak ke sana bergerak sini tanpa berehat langsung. Jadi digalakkan murid selepas makan berehat seketika supaya proses penghadaman dan lancar. Murid tidak dah perlu melakukan aktiviti fizikal yang berat-berat. Sebab itu supaya kita tidak berasa mengah. Itulah yang penting sekali. Seterusnya, kepentingan rehat juga. Di dalam kita melakukan aktiviti, kita berehat. Setelah kita melakukan aktiviti berat, seperti kita melakukan aktiviti bermain yang mengeluarkan peluh, bermain di rumah lah di sini maksudnya. Kita banyak duduk di rumah, kita jaga SOP COVID-19. Di rumah kita boleh bergaul dengan keluarga tanpa perlu memikirkan tentang SOP COVID-19. Jika kita berada di luar, kita wajib menjaga SOP COVID-19. Di rumah kita berasa lebih privacy, kita berasa lebih selamat, selesa. Maka kita lakukanlah aktiviti yang mengeluarkan peluh. Dan jangan lupa kita berehat selepas itu untuk membina dan membaiki balik badan kita selesai badan kita rasa yang letih. Bila badan kita keletihan itu, badan kita perlukan pemulihan. Maksudnya sel-sel badan kita sedang memulihkan dirinya. Waktu kita rehat itulah, waktu kita tidur itulah. Terutamanya waktu tidur. Waktu tidur yang ideal ialah pada pukul 9.30 malam ataupun 10 malam paling lewat. Ataupun paling tidak pun 10.30 kita sudah pun berada di atas tilam, sudah pun kita tidur, kita berehat, kita sudah pun dalam keadaan mula dibuai mimpi-mimpi ringan. Itu sudah badan kita sudah pun berehat. Jika 10.30 kita masih lagi menonton televisyen, apa akan jadi pada esoknya? Sebab itulah mata kita berasa letih. Utamanya zaman sekarang ini kita menggunakan gadget IT, sudah pasti kita memerlukan rehat yang cukup. Kesihatan mata sangat penting. Jadi murid-murid perlukan rehat supaya mata murid-murid pulih selepas melakukan aktiviti pembelajaran secara pembelajaran dari rumah dapat dilakukan dengan cemerlang dan seimbang. Cukuplah kali ini untuk murid. Sebelum cikgu lupa, murid-murid bolehlah juga membuat poster berkaitan rehat dan tidur, ataupun murid membuat peta minda. Dia semestinya poster ataupun peta minda ataupun peta bulatan yang menceritakan tentang kepentingan menjaga postur. Sudah pun diberi murid tiru balik saja. Buat bulatan, lukiskan bulatan, tulis dalam bulatan itu tumbuh sarang sempurna, mengelakkan kecederaan, badan lebih sihat, hidup lebih cergas. Dan murid-murid tulislah isi utamanya yang itu, kepentingan menjaga postur. Dan isi keduanya, kepentingan rehat dan tidur. Murid bertulis melancarkan proses penghadaman. Tulis balik apa yang ada dalam teks, iaitu membaiki dan membina dan membaiki sel-sel yang rosak, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh, dan terakhir dapat merehatkan fizikal dan mental. Tulis, siap tulis. Murid bolehlah menulis nama murid
dan menghantar gambar ke dalam grup WhatsApp kelas cikgu, kelas pendidikan kesihatan. Janganlah murid-murid menghantar ke grup WhatsApp kelas murid kerana nanti handphone jam. Jadi kalau murid-murid hantar dalam grup WhatsApp kelas pendidikan kesihatan, semua maklumat-maklumat data-data yang lama-lama murid-murid boleh hapuskan dengan bantuan ibu bapa murid lah. Jadi murid-murid bertulis maklumat baru, iaitu maklumat baru pada hari ini ialah murid-murid boleh melukis peta minda atau peta bulatan tentang kepentingan menjaga poster, kepentingan rehat dan tidur, dan salin balik isi yang ada sahaja. Tanpa perlu murid usah payah nak lukis ke, tak perlu lukis, cuma tulis. Tak perlu lukis, cuma tulis sudah madai. Tak perlu warna, tak perlu mewarna. Kena mewarna, tidak perlu mewarna, tidak perlu melukis, cuma tulis. Mudah bukan? Lepas tu hantar gambar dan nama murid supaya cikgu boleh rekod. Sekian, terima kasih.